that matter, will you come in and just watching? I don't think you like to do that, right? So kita ni beradab. Saya beranggapan bahawa kita ikutlah adab. Yep. Bagaimana dengan syarat yang menolak peletakan jawatan Mahathir sebagai pengurusi pada 25 Februari itu? Adakah itu tak jamin kira langsung atau macam mana? Kan saya dah beritahu tadi bahawa dia dah letak jawatan sebagai orang Melayu yang sentiasa mempunyai adab yang tinggi. Kita pun pergilah minta supaya kalau boleh janganlah. Dan dia tak pun mengatakan dia tak. Hanya selepas beberapa lama barulah dia kata okey, boleh. Ketika itu perjalanan parti telah pun terus diteruskan oleh pemangku pemangku pengerusi. Maka oleh kerana itu sudah jadi kecoh apabila orang bertanya yang mana satu ni, mangku pengurusi atau pengurusi. Maka sebab itu kita mendapat penjelasan daripada Registrar Society bahawa peletakan jawatan itu sah, pemangkuan sebagai pengurusi juga sah. Maka oleh kerana yang kedua itu sah, maka peletakan jawatan itu sudah pun tidak boleh sekali lagi mengatakan dia nak balik semula. Sebab pemangkuan itu sudah pun jadi sesuatu yang sah mengikut perlembagaan. Ya. Boleh komentar tadi minggu ni kita ada isu dua orang tadi itu dan kita ada dua orang itu tadi dan saya dah maklumkan tadi bahawa surat pengesahan sebagai Setiausaha Agung Parti pemberhentian sebagai Setiausaha Agung Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang ditandatangani oleh Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Presiden Parti dan Mangku ketika itu sebagai pengurusi pada 18 Mac. Selaras dengan Fasal 13.9 Perlembagaan Bersatu, saya dengan ini memberhentikan saudara daripada jawatan Setiausaha Agung Bersatu berkuat kuasa serta-merta. Surat ini ditujukan kepada Yang Berhormat Senator Haji Marzuki bin Haji Yahya. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas segala sumbangan dan khidmat bakti saudara sepanjang saudara memegang jawatan Setiausaha Agung Bersatu. Oleh kerana banyak sangat soalan yang macam saudara bangkitkan itu, maka kita mendapat penjelasan daripada ROS. Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada dia hantar kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai pemangku pengurusi dan Presiden Parti. Pelantikan Setiausaha Agung Parti Pribumi Bersatu Malaysia bertarikh 5 Mei 2020. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia mengambil maklum ke atas pelantikan Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah sebagai Setiausaha Agung yang baru Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang berkuat kuasa pada 18 Mac 2020 bagi menggantikan Yang Berhormat Senator Wira Haji Marzuki bin Yahya. Pelantikan ini adalah selaras dengan Fasal 16 Perlembagaan Bersatu. Maka apabila ROS telah pun menjelaskan ini, sehubungan dengan itu, sebagai tujuan rekod ROS, pihak Bersatu dikendaki untuk mengemukakan senarai jawatankuasa Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang baru untuk tindakan selanjutnya. Segala perhatian dan makluman yang amat berhormat Tan Sri Datuk berhubung perkara ini amatlah dihargai. Jadi maknanya Marzuki bukan lagi Setiausaha Agung, saya Setiausaha Agung, maka tak timbul ada dua Setiausaha Kerja. Kerana pelantikan Setiausaha Kerja adalah bukan pelantikan Setiausaha Agung. Ia adalah pelantikan Presiden Parti. Oleh kerana itu, selagi mana Presiden Parti tidak memecat Kapten Suhaimi, selagi itu ia adalah Setiausaha Kerja yang sah. Dan saya sebagai Setiausaha Agung mengesahkan beliau masih lagi Setiausaha Kerja.
Datuk Seri, ada yang mengatakan mendakwa Datuk Seri memecah belahkan parti oleh Mukhlis dan juga Tun Mahathir. Any comment from you? Ada orang kata saya memecah belahkan parti. Saya nak jelas di sini peristiwa yang berlaku. Saya asalnya adalah daripada parti UMNO. Saya bersama dengan Parti Bersatu ini atas jemputan Tun Mahathir sendiri, bersama dengan ramai rakan-rakan kita yang pun masuk bersama dengan saya pada bulan Februari tahun lepas. Tujuan Tun ketika itu adalah untuk memperkukuhkan Parti Bersatu, dan saya bersetuju, dan rakan-rakan saya juga bersetuju. Dan selepas itu perbincangan berlaku daripada masa ke masa. Tun sendiri minta saya untuk bukan hanya memperkukuhkan Parti Bersatu, tetapi juga mengurangkan keyakinan rakyat terhadap parti DAP. Jadi maka ketika itu saya buat kerja atas arahan yang amat berhormat Perdana Menteri ketika itu. Dan segala apa yang saya lakukan, sebagai contoh, Kongres Maruah Melayu, ia dilakukan besar-besaran. Tak mungkin boleh saya lakukan kalau ianya tidak daripada arahan Perdana Menteri. Jadi apa yang saya lakukan bukan untuk memecah belahkan, tetapi untuk menentukan apa yang Tun sendiri mahu. Dan Tun mahu supaya kalau boleh pemimpin-pemimpin Melayu bersatu kembali. Dan saya lakukan. Dan apabila telah pun saya lakukan, ada beberapa perkara yang dia minta saya lakukan. Pertama adalah kerana dalam beberapa perbincangan, termasuklah perbincangan saya, Tan Sri Muhyiddin, Mukhlis Mahathir sendiri, Menteri Besar Peja, Dr. Latif sendiri, bersama dengan Tun Mahathir di rumahnya, nak cari jalan bagaimana untuk bersatu keluar daripada Pakatan Harapan. Ini permintaan. Dan saya kata okey, kita sama-sama lah buat. The rest is history. Apabila Tun Mahathir sendiri yang meletakkan jawatan sebagai Perdana. Saya terkejut kerana tak pernah pun Tan Sri Muhyiddin sendiri pun tak pernah fikir, ya Allah, ya Tuanku, apa nak jadi ni? Pasal apa dia berhenti? Saya nak maklumkan, Tan Sri Muhyiddin sendiri ketika itu tanya saya kata saya tak tahu. I don't know, sir. Saya tak faham. Dia tak ada perbincangan pasal apa dia nak berhenti. Tak ada, dia berhenti sendiri. Dan kemudian apabila dia berhenti, saya ingat yang di-Pertuan Agong melakukan sesuatu mengikut democratic system dalam negara. Oleh kerana Perdana Menteri dah tak ada letak jawatan, dia kena pilih, cari Perdana Menteri yang baru. Jadi bukan kerana ada kerja-kerja lain yang menyebabkan tertubuhnya kerja yang baru, tidak. Dia letak jawatan. Dan siapa jadi calon ketika itu? Tun Mahathir sendiri. Dan bila Tun Mahathir sendiri menjadi calon, saya juga bekerja kuat bersama semua ni, rakan-rakan saya yang ada di sini semua, Rina dan semua kawan-kawan yang ada di sini, kerja kuat untuk memastikan supaya dia menang dalam pemilihan tersebut. Sejarah telah pun membuktikan dia tidak dapat sokongan. Masa bila pula saya yang memecah belahkan? Dia sendiri yang letak jawatan, dia sendiri yang tak dapat sokongan. Padahal daripada 12 asalnya bersatu menjadi sampai 37 orang menyokong Tun Mahathir untuk terus memimpin negara sebagai Perdana Menteri. Mana mungkin saya memecah belahkan? Janganlah. Begitulah juga apabila ada tomahan yang mengatakan ini adalah komplot yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya nak maklumkan, kesian Allah SWT telah pun akhirnya memilih seorang
Perdana Menteri yang saya rasa mampu untuk memimpin negara menggantikan Tun Mahathir Mohamad. Berilah sokongan kepada dia. InsyaAllah. Since they have been qualified as members, they cannot be party polls. They cannot stand for party polls and everything. Can you state that? Yeah. If you're not a member, how can you contest in any party post? That's so simple. They can't. They are no more members of this party. Okay. Dato' Sri, dalam kenyataan bersama semalam, Tun M mendakwa perkara pemberhentian keahlian tidak melalui lembaga disiplin. So mungkin komen itu. Kan saya dah baca tadi. Banyak perkara yang telah pun diaduan, beberapa aduan telah pun kita terima, ya. Perkara yang saya katakan tadi, ini mungkin apa pemikiran mereka lah. Pertamanya, Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir sendiri telah mengumumkan untuk masih bersama dengan Pakatan Harapan. Kedua, Tun Dr. Mahathir 4 Mei telah pun membuat kenyataan bersama dengan ketua-ketua parti pembangkang mendesak supaya parlimen dilanjutkan. Ketiga, Tun Dr. Mahathir telah pun mengemukakan usul undi tak percaya. Yang keempat, Tun Dr. Mahathir pada 18 Mei juga mengadakan sidang media di Yayasan Kepimpinan bersama beberapa pemimpin Pakatan Harapan dengan membuat pengumuman untuk terus berusaha menjatuhkan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ini aduan-aduan yang kita terima. Dan kita serahkan kepada lembaga disiplin. Lembaga disiplin menjawab. Daripada yang ditandatangani oleh Tan Sri Dato' Sri Megat Najmuddin bin Dato' Sri Dr. Megat Khas, pengerusi lembaga disiplin. Dia beritahu dengan saya. Bila kita kata ni aduan-aduan, kita serahkan pada dia. Ini beberapa aduan. Banyak lagi aduan yang kita telah serahkan. Dia kata, berkenaan aduan-aduan yang dikemukakan kepada saya berhubungan penama-penama di atas, sebagai pengerusi lembaga disiplin Parti Pribumi Bersatu Malaysia, saya berpendapat bahawa kes-kes penama tersebut tidak perlu dirujuk untuk tindakan lembaga disiplin parti. Pandangan saya, penama-penama di atas bukan lagi ahli bersatu menurut Fasal 10.22 dan 10.23. Perlembagaan bersatu terpakai untuk tindakan Setiausaha Agung Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersatu. Ini untuk terpakai untuk tindakan Setiausaha Agung Parti Pribumi. Siapa dia penama-penama? Yang nombor satu, Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang kedua, Yang Berhormat Dato' Sri Utama Mukhris bin Tun Mahathir. Yang ketiga, Yang Berhormat Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman. Keempat, Yang Berhormat Dato' Wira Haji Amiruddin bin Haji Hamzah. Dan kelima, Yang Berhormat Dr. Mazli bin Malik. Jadi, macam mana? Jelas. Ada perkara-perkara yang boleh dibawa dalam lembaga disiplin. Ada perkara-perkara yang tidak payah dibawa oleh lembaga disiplin. Contohnya 10.22 dan 10.23. Ianya terhenti dengan serta-merta. Maknanya dia dah henti dah. Pada 18 bulan tu dah terhenti. Orang tanya saya, kenapa tak buat 19 hari bulan? Ketika itu kita semua nak raya kan. Kita tunggulah raya. Pasal dia pun dah terhenti. Itulah yang sebenarnya berlaku. Okay. Dato' Sri, would you take action against members who continue to support the fight? No, the thing is like this. To me, it is not so much about other members who are supporting them. The most important thing is for us to make sure that the party is going to be stronger and stronger from time to time. How can you do that? To do that is actually to be together to make sure that we follow this perlembagaan. If the perlembagaan said you should not do certain things in order for us to be united, you should follow. If you don't want to follow this perlembagaan, then you should leave. That's all. Jadi pada saya itu tak timbul lah sama ada saya nak ambil tindakan kepada mereka atau tidak. Yang pentingnya supaya mereka memahami bahawa kita bersama atas tujuan untuk membela
nasib agama, bangsa dan negara seperti yang tercatat dalam perlembagaan. Jadi itulah. Ada soalan terakhir. One last question. Siapa Zul? One last question. Ada? Nama pun spekulasi, jadi siapa yang tak payahlah jawab spekulasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think you all are welcome to Sofitel. Kita dah siap sana sini, tak ada makanan. Jadi saya jemput semua pergi Sofitel. Berapa orang semua bagi nama kepada Zul, insya-Allah. Apa ni nama gaya? Faham?